أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا طلب العلم، وارزقنا بإخلاص فيه والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rosniati Mansur, dan barisan AJK Gemenur Iman. Seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jutaan terima kasih pada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan Taman Syurga Gemenur Iman pada petang Selasa bersamaan minggu kedua tahun baru 2024. Mengakhiri kupasan berkaitan wajib membasuh kedua kaki pada muka surat 96 minggu lalu. InsyaAllah petang ini Al-Fadhil Ustaz akan menyambung kupasan seterusnya pada muka surat 97. Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan kuliah asar kita pada petang ini dengan bacaan umul kitab dan seterusnya memulakan pengajian kitab Safinah An-Najah. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. Terima kasih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muka surat 97. Kita ambil sikit sampai kepada bahagian atas tu, rukun yang ke-6, wuduk, iaitu tertib. Tapi kita ambil sikit permasalahan yang ada tu sebelum nota kaki 76. Berkata pengarang, permasalahan. Jika ada seseorang ragu-ragu dalam membasuh bahagian anggota wuduk, maka asalnya kan belum basuh. Dia ragu-ragu, dah basuh ke belum? Dah basuh ke belum? Basuhnya selesai ke tidak? Basuhnya selesai ke tidak? Basuhnya jejak ke tidak? Jejak ke tidak? Dia ragu-ragu dalam membasuh satu-satu anggota wuduk. Maka tempat atau bahagian yang dia ragu-ragu itu dianggap masih belum dibasuh. Kenapa? Kerana asalnya memang belum basuh. Cuma ragu-ragu. Dah basuh tangan ke belum ya? Dah basuh tangan sampai siku ke belum ya? Dah basuh ke belum? Tadi dah basuh semua ke belum? Asalnya kan belum basuh. Jadi jawapan dia ialah dia belum basuh. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. Jika ragu-ragu datangnya tu selepas dah selesai dah wuduk. Dah selesai dah wuduk dah. Dia dah wuduk, basuh tangan, kepala, kaki. Kemudian ragu-ragu tu datang. Maka bila ragu-ragu tu datang, kata pengarang, wuduknya dikira sah sebab dia dah selesai dan tidak perlu mengulanginya kembali. Baik, kita nak tumpu pada nota kaki 76 tu. Tertib. Tertib ni macam mana cerita dia? Tertib ni beza sikit dengan berturut-turut. Tertib ni ada beza sikit dengan apa? Berturut-turut. Kalau berturut-turut tu maknanya lepas nombor 1 terus anggota yang kedua. Anggota yang kedua terus yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tu namanya berturut-turut dan tertib. Tapi kalau ada orang dia basuh muka, lepas basuh muka terus basuh kaki, lepas basuh kaki terus basuh tangan, lepas basuh tangan last kali kepala. Itu nama dia berturut-turut tapi tidak tertib. Berturut-turut juga tapi tak tertib. Okey. Sekarang tertib saja pula. Tertib saja. Dia basuh muka. Lepas basuh muka dia ngeteh. Relax. Sampai muka dia dah kering.
Lepas tu dia sambung basuh tangan. Basuh tangan. So tangan sampai ke siku kanan kiri. Kemudian dia duduk termenung. Dia nampak sambil wuduk kat masjid tu dia nampak pokok kelapa. Dia fikir kenapa kelapa tu 6 biji tak 8 biji Fikir. Sampai kering. Bila kering, sapu kepala. Kemudian baru kaki. Orang yang macam ni dia wuduk tertib. Tapi tidak apa? Tidak berturut-turut. Tapi ikut tertib tak? Tertib sebab dia susun betul. Muka, tangan, kepala, kaki. Tertib dia betul. Tapi dia tidak berturut-turut. Okey. Macam mana pula orang yang tidak tertib dan tidak berturut-turut? Macam mana? Mula-mula dia basuh kaki. Lepas basuh kaki, dia niat wuduk. Lepas tu dia basuh kaki. Lepas tu dah basuh kaki, dia duduk termenung sampai kaki tu kering. Dia basuh muka pula. Lepas tu kepala. Lepas tu dia duduk termenung sampai dah kering anggota wuduk dia. Barulah dia basuh tangan. Ini tak ada tertib, tak ada berturut-turut. Jadi nak bagi gambaran tu ada beza lah. Jadi yang berturut-turut tadi tu hukumnya sunat. Tapi yang ini tertib. Tertib ni dia adalah rukun solat. Wajib lah, senang cerita. Okey, baik. Kita tengok sikit apa cerita daripada penulis kat bawah ni. Tertib 76 iaitu melakukan satu persatu rukun-rukun wuduk daripada niat tadi tu satu persatu buat sehingga membasuh kedua kaki serta kedua buku lali. Dia buat satu persatu. Niat, muka, tangan, kepala, kaki. Satu persatu. Ikut susunan yang tadi. Nombor 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini namanya tertib hakiki. Tertib secara hakiki. Kadang-kadang, ni situasi lain pula. Kadang-kadang dalam keadaan tertentu, ia tidak disyaratkan sebegitu. Rupa dia tak mesti sebegitu. Ni siapa nak cuba boleh. Sebagai contoh, seseorang itu dia membenamkan dirinya ke dalam air. Janganlah masuk dalam sinki. Awak tu tak muat. Awak dah 63. Awak dah 54. Awak dah 48. Janganlah masuk dalam sinki. Masuk dalam sungai lah contoh. Atau masuk dalam swimming pool. Dia benamkan dirinya dalam air. Atau dia menyelam dalam air sambil berniat wuduk. Jadi bila dia berniat wuduk, masa tu juga kan basuh muka. Masa tu juga tangannya kena air basuh tangan. Masa tu juga kemudiannya kepala. Masa tu juga basuh kaki. Kan dia dalam air semua. Maka kalau macam tu adakah dikira sebagai dia tertib? Dia sebut sebagai tertib takdiri. Tertib juga. Tertib ni bukan adab. Tertib ni bukan akhlak. Tertib ni susunan. Tersusun. Satu persatu. Maka sah wuduknya sekalipun dia tidak lama berada di dalam air tersebut kerana adanya tertib walaupun dengan hanya beberapa lahzah. Hanya beberapa detik. Maknanya dia masuk berbuih di dalam air. Dia pun niat. Niat, automatik basuh muka, lepas tu tangan, lepas tu kepala, lepas tu kaki. Zup, dia keluar daripada air. Maknanya dia dah dikira wuduk. Siapa nak cuba wuduk dengan cara ni, silakan. Cubalah sekali, baru tahu. Soalan Ustaz. Yang menyelam ni, dia nak niat masa sebelum menyelam ke atau boom masuk air tu terus dia niat? Masa dia masuk dalam air, bila dia niat saja basuhan apa yang kena kat muka, sejurus itulah. Sebab dia dah memang dalam air. Dia niat sebelum, tak perlu. Dia niat masa dia berdebush, masuk je dalam air, lintas saja niat, terus dikira dia dah basuh muka. Sebab dia dah memang dalam air. Lepas tu, lepas basuh muka, dia memang tangan dia pun dalam air. Lepas tangan dan dia memang kepala, sebab kepala pun dalam air, menyelam. Lepas dah kepala, tu nama dia tertib takdiri. Tak nampak susunan dia. Tetapi ditakdirkan, ditentukan bahawa dia tu, dinilaikan dia tu dah wuduk.
Tapi memang kena ada niat masuk-masuk dalam air tu. Alah, cubalah buat nanti. Mak, nenek pergi mana nenek? Nenek pergi wuduk. Oh, nenek berdebus masuk dalam swimming pool. Dia pun tanya mak dia, "Mak, nenek wuduk jenis apa tu?" Nenek wuduk tu jenis dia belajar petang entah apa entah kitab Safinatun Najah kata dia. Ada tertib takdiri. Lepas 5 minit rupanya nenek tak keluar-keluar swimming pool. Lepas wuduk dia duk dia duk latih menyelam lah kat dalam. Contoh saja. Contoh saja. Sebelum nak buat, tengok dulu IC lahir tahun bila, nafas cukup ke tidak. Takut lupa. Ramai orang dia lupa diri. Dia lupa IC umur berapa. Baik contoh. Kemudian, Ustaz, tuan tanya. hmm, Kalau dia buat menyelam macam tu kan, nanti kat akhirat semua bercahaya lah. mudah-mudahan sebab basuh muka dia lebih, basuh tangan dia pun lebih, kepala dia pun lebih, satu kepala. Lepas tu kaki dia pun lebih. Macam tu. Dan dia dalam kolam, dia dalam sungai lah. Senang cerita sungai lah kita sebut tasik ke sungai. Kalau bawah shower, Ustaz? Yang tu tak. Kalau Tak sebab boleh. dia bukan, dia panggil dalam bahasa Arab ghamasa tak salah saya. Ghamasa tu maknanya berendam ke dalam. Oh, maknanya kena masuk dalam air banyak. Betul. Bukan dia air terjun yang disimbah. Betul juga baru nak adjust naik ke atas air terjun. Kalau mandi hadas kira Ustaz kan? Kalau kita Kalau mandi hadas, yang tu kalau dah mandi hadas okey je. Ha. Kalau mandi wajib, mandi hadas okey je. Kalau dia masuk dalam swimming pool ke, dalam bathtub dia mungkin besar. Tak kisahlah, yang penting semua anggota tu sekali serentak. Ustaz, kalau air laut, Ustaz? Laut, sungai, tasik, segala yang air mutlak yang lebih Ustaz, daripada dia takut, kalau kita takut nak, kita kan boleh berdiri kan dalam air tu, kita berdiri dalam air tu, tapi kita celupkan muka kita sampai ke dahi kita tu, tapi kita tak menyelam, badan kita dah memang ada air, tapi kepala kita tak masuk semua. Kita sampai ke dahi kena air. Kita tunduk. Celup macam mana tu? Kita tunduk dalam air tu. Kita tak menyelam, kita tundukkan muka kita. Tapi muka kita kena air tu. Kena air, okey saja. Tentang yang tu maknanya basuh lah. Tapi tak boleh lah dikira serentak macam tadi, tak lah. Cuma yang maknanya basuh muka, yang tu ikut susunan macam tertib yang awal tadi tu. Tertib hakiki. Masuk muka, basuh. Lepas tu tangan pula basuh. Maknanya celup kan Celup. Ada kita kan dah semua badan kita dah memang ada air. Muka kita pun kita dah sembam dalam air. Cuma kita tak tenggelam ke kepala kita je. Oh, kepala ke atas. Tapi muka semua dalam anggota wuduk, semua dalam air. Anggota wuduk. Semua betul dalam air. Okey, boleh. Cuma kita tak tenggelam semua. Kita takut kan nak menyelam semua. Kita sambil berdiri tu tenggelam lah. Apa tu kita tundukkan muka kita dalam air. Betul. Boleh. Yang penting anggota wuduk tu dalam. Anggota wuduk tu. Empat. Kalau macam kes yang macam Puan Wan cakap tadi tu, kalau kaki kita berada dalam air dan kita ambil wuduk, so tidak dikira kaki kita yang kena dulu kan? Tak, sebab dia dikira dulu dan kemudian tu berdasarkan kepada selepas kita niat. Contoh ginilah, ada orang dia masuk bilik air, dia basuh kaki dia dulu. Kemudian dia start wuduk. Adakah kita kata dia wuduk bermula dengan kaki? Jawapannya tidak. Kerana yang dia basuh kaki tadi tak ada niat pun berkaitan wuduk. Cuma kaki dia tadi terpijak pasir, dia nak basuh dulu. Jadi dia penentuan dia ialah niat, basuh muka tu pada niat. Lepas tu disusuli kemudian anggota yang mengikut tertib. Walaupun sebelumnya dia ada basuh apa ke, komor ke, apa ke. Tapi belum dikira kerana dia tidak meniatkan itu sebagai amalan wuduk. Baik Cantik. Ngam. Oh, dah boleh praktikal dah ni. Boleh masuk dalam boleh masuk dalam kolam. Baik, kemudian berbeza pula permasalahan kat bawah. Sekiranya ada 4 orang. Ada 4 orang yang membasuh 4 anggota orang lain serentak. Contoh saya duduk sini, ada 1 orang dia siram kat muka saya.
Satu orang siram kat tangan saya. Satu orang siram kat kepala saya. Satu orang siram dekat kaki saya. Serentak. Yang dikira dan yang serentak. 1, 2, 3. Semua siram. Tangan, muka, kepala, kaki. Serentak siram. 4 orang. Dia siram pada 4 anggota saya lah. Baik. Maka yang dikira yang boleh dipakai mukanya sahaja kerana ada niat di situ. Sebab ceritanya tadi dia tak sama macam keadaan orang tadi. Orang tadi memang berendam masuk dalam air. Tu yang cerita shower tu kan. Kata kita duduk bawah shower, kita buka shower, 4-4 tersiram. Betul kan? 4-4 tersiram. Tak. Satu-satulah dikira. Lepas muka, tangan, kepala, kaki. Baik, kemudian catatan di bawah. Ketika membasuh anggota wuduk tanpa khilaf. Khilaf maknanya tanpa perselisihan ulama. Disyaratkan air itu mesti mengalir pada anggota yang dibasuh. Ini dari awal-awal lah. Senang cerita, basuh muka tu alir air. Basuh tangan tu mengalir air. Mandi wajib tu mengalir air. Kalau basuh je dalam bab taharah ni cerita dia mengalir air lah. Senang cerita. Baik, kemudian tanbih sebelah. Muka surat 98. Tanbih tu maknanya apa? Kalau tanbih abang kalau tanbih perhatian. Kalau tanbih abang abang ke adik? Abang kot, tak silap saya. Biasa budak-budak India biasa kita panggil. Adik tanbih. Budak kecil. Tanbih. Budak muda kecil. Budak-budak muda, budak-budak tanbih. Nanti dia datang tanbih. Dulu saya tak tahu, saya tanya ada kawan saya tanya budak India. Kalau panggil tanbih tu panggilan hormat ke panggilan yang menyakitkan hati orang? Dia kata taklah, itu biasa panggil tanbih. Maknanya adik. Lebih kurang macam tu lah. Boy. Tidak membaca zikir atau doa wuduk di tempat wuduk yang ada tandas. Tempat wuduk tu ada tandas, tak berasingan. Kalau asing tak apalah. Tempat wuduk sebelah, tandas sebelah. Dia ada border, tu kira lain lah. Tapi tempat wuduk yang ada tandas sekali. Maknanya dia satu. Masuk dalam tandas tu, tandas sebelah kanan, tempat wuduk sebelah kiri. Jadi kata pengarang, jangan membaca zikir atau doa wuduk di tempat wuduk yang ada tandas. Maknanya apa Nak kirakan hukum tempat tu hukum tandas lah, senang cerita Hukum tandas. Okey, tengok dia punya penjelasan sikit. Jika berwuduk di tempat mengambil wuduk, yang tempat ambil wuduk tu disekalikan dengan tandas. Dalam bahasa Arab dipanggil Baitul Khala. Baitul Khala tu maknanya bilik air lah. Makruh mengucapkan zikir atau bacaan doa ketika wuduk. Maknanya kalau ada orang dia nak baca doa yang ketika basuhan ke apa ke, dia kena tangguhkan lah, tak payah baca. Kalau nak baca doa yang sunat selepas wuduk tu, dia keluar bilik air, ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa'afani. Kemudian dia bacalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maknanya macam tu lah. Maknanya dah keluar lah daripada tandas. Baik. Kemudian lagi apa? Wajib tertib dalam wuduk tu macam mana? Tertib dalam wuduk tu adalah wajib sebagaimana seperti mana yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dalam ayat wuduk. Iaitu maka basuhlah kamu tu ayat Qurannya sehingga akhir ayat wuduk. Minggu lepas kita dah tengok. Dan dalam hadis ketika haji, walaupun haji, babnya haji, tapi Nabi pernah bersabda, ibda'u ma bada'allahu bih. Kamu mulakanlah dengan apa yang Allah suruh mula dengannya. Jadi mana tu, masa tu haji. Nak cerita ni nak mula mana? Nak mula dekat Safa ke nak mula kat Marwah? Ayat dalam Quran dia sebut apa? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah. Allah sebut mana dulu? Safa. Jadi kita start Safa. Maknanya mulakan dengan apa yang Allah mulakan dulu. Allah mulakan sebut mana? Safa. So kita start sa'inya Safa.
Tu iaitu sa'i bermula daripada Safa. Daripada hadis ni, walaupun hadis ni ceritanya haji, ulama kiaskan wuduk pun sama juga dan pentingnya tertib. Sekarang dalam ayat wuduk minggu lepas, saya tunjukkan ayat wuduknya surah Al-Maidah tu. Allah Ta'ala nyatakan apa? Idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Apabila kamu berdiri nak melaksanakan solat, maka basuhlah wajah-wajah kamu. So Allah mulakan dengan apa? Basuh muka. Perintah basuh muka. So kita ikutlah yang basuh muka. Tertib tu. Dan Nabi tunjuk sepanjang hayat baginda Nabi pun memang semua yang wuduk yang Nabi laksanakan tu pun bermula daripada basuh muka. Baik. Sekarang kita masuk kepada tajuk yang berikutnya, iaitu apa? Sunat wuduk. Sunat wuduk tu makna dia apa? Sunat perkara-perkara yang sunat kita lakukan ketika berwuduk. Sebelum ke, selepas ke, nanti adalah dia punya cerita doa ke dan sebagainya. Okey, baik. Tengok tu. Berkata pengarang, sunat-sunat wuduk termasuklah, itu nama dia bertasmiyah atau membaca basmalah, berbasmalah. Itu termasuk zikir juga. Jadi kalau ada orang dia masuk dalam bilik air, dalam keadaan dia nak baca bismillah memulakan wuduk, tapi dia wuduk kat bilik air. Ada orang dia wuduk dekat tandas. Dalam bilik air tu ada pipe, jadi dia duduk kat dalam bilik tandas tu lah. Jadi untuk dia dalam suasana itu, maka dia tu tak payahlah membaca apa? Tasmiyah. Kalau dia baca juga, maka hukum dia makruh. Kalau dia baca jugalah. Sebab kita akan sebut nama Allah kan. Bismillah kan. Sebut nama Allah kat dalam tandas kan. Baca Baik. dalam hati, Ustaz? Oh, dah dalam hati. Dalam hati tak masalah. Okay. Dalam hati tak masalah. Boleh saja. Ustaz, Ya saya. kalau kita tutup tanda duduk tu, kita tutup dia tu macam mana? Boleh baca bismillah? Tandas yang kita maksudkan tu bukan semata pada mangkuknya atau pada flash dia tu. Bukan pada itunya. Tandas yang kita maksudkan ialah sempadan binaan yang dibuat untuk membuang najis. Maknanya walaupun mangkuk tandas tu kita tutup atau kita sarung dan sampul, tapi kita berada dalam ruang sempadan benteng, dinding, tembok yang dibina untuk membuang najis, termasuk air kencing, termasuk dan sebagainya, maka walaupun tandas tu tertutup dengan fizikal tutupan mangkuk tandas, tapi kita masih berada dalam tandas dan terikat dengan hukum yang berkaitan dengan tandas. Dikira sempadan binaan yang ditujuankan untuk membuang kekotoran lah, senang cerita. Baik sama. Baik. Ustaz, ya saya. kalau niat dalam bahasa Arab tu, yang nawaitu tu pun tak boleh baca dalam tandas ya Ustaz? Kalau nawaitul wudu'a, sampai situ bolehlah. Saja aku berniat untuk berwuduk. Cuma tak payah sebut yang lillahi. Lillahi ada sebut nama Allah kan? Jadi kalau macam contoh orang, Assalamualaikum. Tiba-tiba dia jawab dalam tandas. Wa'alaikumussalam. Dia ialah bercakap yang perlu. Jadi dia boleh jawablah. Tapi janganlah wa'alaikumussalam. Warahmatullah. Ada warahmatullah tu maknanya dan rahmat Allah kan. Jadi ada menyebut nama Allah. Jadi dengan catatan kalau dia baca nawaitul wudu'a fardan alayya, sahaja aku berwuduk fardu ke atasku, sampai situ kalau dia sebut bahasa Arab ke bahasa Melayu ke apa ke, tak sampai kepada makruh tadi itulah. Makruh dalam urusan menyebut nama Allah tu. Dalam tandas. Baik. Sekarang kita tengok pula. Sunat itu, kalau ada orang dia mula wuduk, terlupa baca bismillah, terlupa tasmiyah. Lalu kata pengarang, sunat juga bertasmiyah di pertengahan wuduk. Jika dia terlupa membaca bismillah itu di awal wuduk.
Macam orang makan. Orang kalau makan minum, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau terlupa, dah makan-makan, dah 2-3 suap, aku tak baca lagi Bismillah. Apa dia nak baca? Apa yang bagus dia baca? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dengan nama Allah pada awal urusan makanku ini sampai ke akhir selesai urusan makanku. Boleh di tengah-tengah tu. Kadang-kadang terlupa kan. Terlupa, tak ingat. Untuk yang ini, kita taklah baca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Untuk wuduk, baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dah wuduk, dah basuh tangan, baru teringat baca. Okey, contohnya. Dan kata sebahagian kitab, sunat juga membaca ta'awudz terlebih dahulu. Boleh sajalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jika, itu kalau tengah-tengah, kalau awal. Tapi jika selepas wuduk baru teringat. Dah habis dah basuh kaki dah keluar bilik air. Baru teringat, tak baca bismillah. Masa itu sudah luput masanya, waktunya. Maknanya tidak sunat lagi membacanya lagi. Okey. Itu yang satu, namanya sunat wuduk. Biasa wuduk baca tak? Bismillah. Baca kan? Biasanya kita bacalah. Setahu saya lah orang biasa Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya orang bacalah. Biasanya baca. Ustaz, kalau dalam tandas, kalau dalam bilik air tu kan tandas sekali. Apakah kita baca bismillah tu dalam hati ataupun kita boleh zahirkan di mulut? Kalau wuduk, kalau wuduknya dah dia wuduk di dalam tandas, maka jawapannya ialah tak payah kita baca secara lisan. Secara percakapan tak payah. Secara ucapan tak payah. Tapi kalau kita nak lintaskan dalam hati saja, terserah, boleh saja. Bolehlah, tapi taklah makruh, tapi taklah dituntut tu tidak juga, tapi boleh saja nak buat. Taklah salah. Tapi yang dibicarakan tentang kenapa baca dengan makruh baca tu, kerana tuntutan membaca basmalah tu pada asalnya ialah dengan lisan, dengan membaca. Kan hari tu kita bincangkan apa makna Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Dengan nama Allah maknanya dengan menyebut nama Allah. Jadi tuntutan asal memulakan sesuatu dengan nama Allah maknanya dengan menyebut nama Allah. Jadi bila tak disebut, maka maknanya dia bukanlah salah, tapi ceritanya bukan itu dia punya subjek penjelasan dia. Tapi kalau kita memang nak lintaskan dalam hati, boleh saja. Baik, sekarang kita lihat yang kedua di bawah. Membasuh kedua tapak tangan sehingga pergelangannya sebelum memasukkan ke dalam air. Memasukkannya. Memasukkannya tu memasukkan apa? Tangan. Kenapa masukkan tangan dalam air? Dia masukkan tangan dalam air tu sebab dulu sebelum bila kita nak basuh muka, nak berwuduk, kita akan celupkan tangan kita tu dalam air. Mungkin baldi ke, mungkin tong ke, mungkin apa ke. Jadi sebelum tangan tu nak dicelupkan dalam air, maka tangan itu sunat dibasuh dulu di luar daripada bekas itu. Maknanya bekas tu dituangkan dulu pada tangan, tangan tu basuh pergelangan, tapak tangan tu sampai ke pergelangan. Basuh dulu dan kemudian barulah digunakan tangan tu untuk cedok basuh muka, lepas tu untuk cedok basuh tangan, lepas tu untuk cedok tangan tu cedok-cedok. Tapi ada hikmahnya. Kerana baginda Nabi pernah sebutkan, hendaklah kamu cuci dulu tangan kerana dia tidak mengetahui aina batat yaduhu. Kerana dia tak tahu malam tadi ke mana tangannya bermalam. Tangannya tu pegang apa? Pegang kotor, pegang najis, pegang apa. Jadi bangun-bangun subuh turun tangan tak apa ni, masuk dalam air tu. Dah orang tengok air tu dah jadi warna apa dah ni. Orang lain nak guna air dah macam. Jadi tertibnya tu, cantiknya tu, tangan tu dibasuh dulu sebelum memasukkan tangan tu ke tempat air.
Sebab kalau kita tak perasan asal cerita dia, kita kata membasuh kedua tapak tangan sehingga pergelangannya sebelum masukkan tangan ke tempat air. Kenapa nak masuk tempat air? Aku wuduk tak ada pula masuk ke tempat air. Habis kalau sekarang kita wuduk tapi tak ada masukkan tangan kat dalam kolam ke apa, tetap juga masih disunatkan juga. Itu cerita latar dia, tapi tentang kesunatan dia tetap kekal. Ustaz, sekarang saya cuci tak ada celup-celup dalam air, saya memang terus pakai pipe aje. Okeylah. Walaupun pakai pipe bukan bermakna sudah tidak sunat lagi mencuci kedua-dua tangan tadi ya. Baik, kepada nombor 3, berdezub. Nombor 3 ni lagi mantap. Berkomor-komor. Berkomor-komor. Berkomor-komor tu maknanya apa? Diedar-edarkan, kocak. Kocakkan air itu di dalam mulut, dikira berkomor. Atau masuk dalam mulut, dia keluar. Masuk, dia tak. Kalau macam tu, komor. Kalau masuk, keluar. Juga dikira sebagai madmadah, dapat sunat. Jadi kata pengarang, sama ada diedar-edarkan. Edar-edar tu bukan agih. Edar-edar tu maknanya kocak lah. Berkocak, bergerak air tu. Ataupun tidak, dikira bermadmadah, berkomor. Maknanya dapat pahala sunat lah, senang cerita. Tapi yang afdal, yang terbaik, diedar-edarkan, dikocakkan, kemudian dibuang air itu. Itu saja sunat wudu. Nombor 3. Nombor 4. Masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kalau komor-komor tadi masuk saja dah dapat. Tapi hidung ni lain sikit. Masuk hidung, mengeluarkannya. Dalam bahasa Arab dia panggil istinsyaq. Istinsyaq. Adalah lebih afdal mengambil air dengan tapak tangan, separuh dimasukkan ke dalam mulut, lagi separuh dimasukkan ke dalam hidung. Boleh faham? Ustaz, yang masuk dalam mulut, masuk dalam hidung tu apa? Air lah, takkan tangan pula masuk dalam hidung. Awak ni. Aduh, petang-petang petang-petang ni cabaran pula dengan sel otak petang-petang ni. Yang masuk mulut, masuk hidung tu, yang paling afdal kita cedok air ni, bayangkan ni tangan saya ni. Okey, dalam cedokan yang satu ni, masuk separuh, masuk dalam mulut, kemudian lagi separuh, masuk dalam hidung. Kemudian keluarkan yang dari hidung dengan dari mulut. Kemudian cedokan yang kedua atau tadahan yang kedua. Kemudian cedokan yang ketiga. Separuh mulut, separuh hidung. Dalam satu cedokan. Jadi ada 3 cedok. Ini yang paling afdal. Tapi kalau yang biasa kita pernah belajar tu, komor, buang, 2, komor, buang, 3, komor, buang. Kemudian hidung 1, buang, hidung 2, buang, hidung 3, buang. Itu dikira adhaf wa anzaf. Itu yang paling lemah cara tu, nombor 5. Dan tetapi yang paling bersih. Paling bersih yang tadilah. Tapi kalau cerita afdal, yang tadi yang saya buat mula-mula tu. Tapi untuk peribadi saya, kalau saya buat yang tu, saya buat yang afdal lah. Saya buat yang afdal lah. Kalau saya buat, kalau saya tak buat, saya tak buat lah. Okey sunat. Ustaz, ni Assalamualaikum Ustaz. Misal kata air tu sikit Ustaz. Misal habis tu dia nak basuh, nak jimatkan air, dia basuh muka dia terus komor-komor dengan masukkan dalam hidung, boleh tak Ustaz? Jangan basuh muka dulu, komor hidung dululah. Komor dulu, masuk hidung dulu baru masuk muka. Tapi niat dia macam mana Ustaz? Niat tetap ketika membasuh muka. Basuh muka lah. Betul, tetap. Tetap niat wuduk tu ketika membasuh muka. Tapi sunat-sunat wuduk tu tetap masuk dalam kategori sunat wuduk. Tapi kan dia buat tu
Basuh tangan dulu, dia baca bismillah, dia basuh tangan, kemudian dia apa? Dia komo-komo, kemudian dia masuk kat hidung, kemudian niatnya nanti pada dia basuh muka. Macam solat juga, kita disunatkan supaya yang namanya membaca usalli fardal maghribi, itu kan sunat. Sunat. Pada masa yang sama boleh tak baca dalam bahasa Melayu? Boleh. Sahaja aku solat fardu maghrib. Dah niat solat belum? Niat solat belum? Itu baru ucapan. Niat yang wajib tu yang nanti, yang lintas dalam hati masa takbiratul ihram. Tapi yang dia ucap tu usalli, sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat. Adakah dia dapat pahala sunat melafazkan niat pada ketika itu? Dapat juga. Oh, itu masuk dalam kategori sunat-sunat dalam solat. Masuk juga. Cuma dia berlaku sebelum niat itu dilintaskan. Tapi, ialah dia berkaitan solat, okey saja. Macam tadi tu, komo-komo, basuh tangan, basmalah, itu semua dibuat sebelum niat. Tapi kan memang tujuan dia tadi wuduk, maka dia tu dikira sebagai sunat-sunat wuduk juga. Tapi niat yang dalam hati tu tetap kita buat ketika kita basuh muka. Baik, kemudian dah separuh mulut, separuh hidung tu, masuk kepada namanya yang kelima, iaitu memasukkan air ke dalam mulut dan hidung tu menggunakan tangan kanan, mengeluarkan dengan tangan kiri. Itu sunnah juga ke Ustaz? Ya. Ya. Bagus tu. Ada sebahagian ulama tunjukkan macam tu lah dia punya cara dia. Macam hari tu menyelati kan, dan juga menyapu kepala. Saya tunjukkan kan. Itu sebahagian ulama menyatakan praktikal pada bentuk sunnah yang Nabi buat tu. Menyelati tu menggunakan menyelati jari, nanti kita tengok, menggunakan jari kelingking tangan kiri, menyelati jari-jari kaki, dan diselati tu dari bahagian bawah. Macam tu lah. Tapi kalau umum saja kita nak buat menyelati, macam-macam cara pun, dari atas, dari tepi, apa semua tak kisah. Macam tu. Baik, bagus. Kemudian yang kelima, mengusap seluruh kepala. Kenapa sunat kepala? Mengusap sebahagian kepala wajib. Tapi sunat seluruh kepala. Yang tadi cerita nak dapat cahaya banyak kan? Cahaya besar kan? Seluruh kepala. Jika ada songkok atau serban di atas kepala dan orang yang mengambil wuduk tidak berhajat untuk membukanya, maka boleh saja, tapi orang jarang buatlah, boleh saja dia menyapu di atas songkok dan serban itu. Songkok ni tipis, serbannya tipis. Kiranya kalau basah, maka dia dapat fadilat tu sebab sapu kepala. Kan kita sebut sapu tak syarat dia air mengalir. Yang penting air jejak saja. Hari tu kita dah contoh kan. Kalau ada orang letak kayu ni, itu pun dikira menyapu kepala kan. Itu kita dah jam. Yang mana tu kalau dia letak kayu sebagai contoh. Okey, tengok muka surat 96. 96 tu dekat nota kaki 75 atas sikit. Ada tak? Muka surat 96. Dekat nota kaki 75 bawah. Atas dia sikit tu ada. Kayu yang dibasahkan. Ada? Kayu tu basah. Lalu disapukan kayu tu ke atas kepala. Juga dianggap memadai menyapu kepala. Dapat? Kalau sikit, sikit lah. Sebab yang sikit wajib. Sekarang dia bukan guna kayu. Dia pakai kopiah dia. Kopiah dia tembus air. Dia sapu air tu ke atas kopiah dia. Atas songkok dia. Atas serban dia. Lalu serban dia basah, kena pada kepala dia. Seluruh kepala dia kena pada basah tu. Maka dia dapat juga sunat tersebut. Cuma bezanya orang yang pakai serban pakai ni, biasanya untuk uruf hari ni jarang nak basahkan. Tapi dulu-dulu biasa saja. Sebab cuaca panas, kalau dia basahkan kopiah dia, kadang-kadang lepas mayang je dah apa. Tanya orang dulu yang pergi haji, pergi apa. Dia kata kami dulu, dia kata saya dulu, orang tua-tua lah.
Saya basuh kain hiram saya dengan air zam-zam. Lepas basuh tu saya dah perah sikit lebih kurang. Tak nak berat sangat, saya pakai. Saya jalan, kejap lagi jalan-jalan, kering dah. Kering. Punya panas itu. Kalau suasana dia begitu, memungkinkan lah. Tapi suasana kita dekat cuaca kita panas dan lembap sepanjang tahun, jarang saya jumpa orang membasahkan songkok atau membasahkan tudung. Kalau di negara Arab biasa. Negara Arab, orang perempuan, tudung tu, dia tuang air. Bila panas, tudung, dia tuang air. Pakai tudung itu, tuang air. Basah tudung dia. Tapi basah dia tu sekejap je, sekejap lagi kering. Sekejap lagi kering. Sama ada kerana cepatnya kering atau kerana memang mereka tak kisah berbasah-basah, yang tu saya kurang pastilah. Tapi nak ceritanya dipraktikkan, dan kalaulah ada orang tu dia sapu kepala, tu macam tadi cakap kan, kalau dia tak berhajat membukanya, boleh saja dia menyapu atas songkok, atas serban tu. Dari segi boleh lah. Ustaz, kalau macam perempuan, contohnya kalau kita keluar pergi membeli belah ke, kita singgah semayang di ni, so kita katalah kita ambil wuduk di tempat tu kan, jadi kita tak buka tudung, kita terus menyapu atas tudung je. So dibolehkan lah ya? Boleh pada air itu tembus menyapu pada kepala rambut tu. Yang tu boleh. Okay. Kalau dia kalau tadi macam mana air nak sampai ke kepala, ke songkok kan? Songkok pada gambaran kita bukan maksud saya songkok hitam ni. Okay. Songkok maknanya penutup kepala lah. Dia terjemah tu songkok tu sebenarnya dia dalam bahasa Arab tu disebut apa taqiyah, ataupun kita sebut apa-apa penutup kepala lah. Tapi kalau songkok macam ni, kalaulah kata boleh ditembus air dan dia sapu, boleh kena pada kepala, boleh lah. Kalau tidak, maka tidaklah. Mana tahu pakai songkok macam chef kan, tinggi kan. Ataupun dia pakai terbus, dia sapu atas je. Kopiah putih tu kot. Kopiah putih. Yang nipis tu kan, yang jarang-jarang tu. Yang tu boleh semua tu, boleh. Air tembus. Sampai. Jadi dia sapu atas songkok dia malah nak buka songkok, dia sapu atas songkok putih tu. Jawapan dia kat kepala dia, seluruh kepala. Kira-kira yang pertama sah, yang kedua dia dapat pahala sunat kerana dikira mengusap seluruh kepala. Macam itulah kira-kira. Tapi saya tak pernah buat macam tu sebab saya tak selesa, kalau bukan tak selesa, tak biasa. Tak biasa. Baik, yang keenam, mengusap kedua telinga luar dan dalamnya dengan air yang lain daripada air menyapu kepala. Maknanya dah sapu kepala, telinga tu pakai air lain. Tapi basuh telinga ke mengusap telinga? Dia sebenarnya mengusap. Jadi bila mengusap, kita tadah tangan kat pipe, lepas tu usap, boleh. Tadah tangan kat kepala, tadah tangan kat kepala pula. Tadah kepala kat tangan. Bukan. Tadah tangan dekat pipe. Bila dah basah, sapu kepala. Boleh sebab dia sapu. Jadi tak mesti kepala tu letak bawah pipe. Tak. Dan tak semesti angkat satu cedokan tu untuk siram kepala. Tak. Basah, sapu. Okey. Sebab dia sapu. Telinga pun sama. Basah, kita sapu. Boleh. Tapi ada orang dia cedok sikit, dia alirkan air. Boleh juga. Cuma yang saya cadangkan, jangan tadah telinga dekat pipe. Pening kepala. Buat apa tu Hajah? Tengah basuh telinga. Dia basuh telinga macam basuh kereta. Dia tadah. Bukan gitu. Telinga tu mengusap kedua telinga. Luar dan dalam maknanya apa? Luar tu, kalau bahagian copeng kita ni, luar ni yang belakang lah. Itu disebut luar. Kalau yang bahagian tengah yang mengadap, orang mengadap ni, kita sebut dalam lah. Jadi jangan gosok luar saja pakai ibu jari, tapi gosok juga bahagian dalam telinga. Dalam telinga tu bukan dalam lubang, dalam daun telinga tu. Daun nak panggil daun? Tak macam daun lah, dah macam apa? Kan daun lah. Apa kuping lah Ustaz, kuping telinga. Cuping telinga. Kelopak telinga. Kelopak. Cuping telinga. Kuping. Kuping telinga. Kuping telinga. Kuping. Cuping. Cuping ke kuping?
Cuping. C. Cuping. Ah. C. Cuping telinga. Cuping Cuping telinga. telinga. Okey. Cuping telinga luar maknanya belakang ni. Cuping telinga dalam yang mudah dilihat oleh manusia. Jadi dua-dua tu digosokkan lah, senang cerita. Caranya ialah, tu cara dia. Memasukkan kedua-dua ruas jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga. Jari telunjuk masuk. Kemudian dilalukan kedua-dua jari tu atas lipatan telinga. Kan lipat-lipat yang kat tengah-tengah. Dalam tu lipat-lipat tu, gerakkan. Baik. Manakala kedua ibu jari pula yang luar ni, ibu jari ni pula kerja dia dilalukan atas belakang dua daun telinga. Kat sini dia panggil daun lah. Tak kisahlah cuping daun tu. Belakang tu, ibu jari gosok. Dan kedua tapak tangan ditekapkan pada kedua-dua telinga. Lepas dah buat tu macam ni lah. Dah gini, dalam jari dalam pun gerak. Tu cara dia gitu lah. Dulu ustaz saya tunjuk macam tu lah. Saya pun tunjuk macam tu lah. Kedua-dua ditekapkan dekat telinga. Yang tekap macam tu tak pernah buat lah Ustaz. Baru tahu. Tak pernah buat? Oh ya ke? Ustaz saya dah ajar macam tu. Oh ya. Dulu Nabi dikatakan buat macam tu. Ustaz saya pun tunjuk macam tu. Saya pun tunjuk macam tu lah. Tapi itu cerita yang sempurna lah. Kalau kita basuh telinga tu mudah-mudahan dapat juga pahala sunatnya tu. Tapi kadang rasa air masuk dalam telinga tu yang tak buat sangat. Yang tadah lubang telinga dekat paip tu? Tak ada. Oh, yang mana Yang mana? Yang mana tu nak tahu. Jadi maknanya, jadi gambaran Maaf dia. Ustaz. Ustaz Apa dia? tolong demo balik Ustaz. Tolong demo balik cuci telinga macam Ustaz kata tadi. Bila tekap tu dia macam rasa tu masuk air. Yang tekap telinga tu. Oh, dekat telinga tu. Dia sama macam sapu telinga macam biasa. Air dah ambil itu, tekak sini, jari masuk, jari dalam, jari yang ibu jari ni gerak. Jari yang apa tu? Yang ibu jari bergerak belakang sini. Lepas dah dia bergerak saing kiri kanan. Kemudian dah sapu. Dah sapu itu. Dah. Tak pernah buat Ustaz. Tak pernah buat. Oh ya. Tak pernah buat Oh kisahnya. Saya zaman sebelum dulu lah belajar, lama-lama belajar dulu. Mengapa ni Ustaz kita tekap macam tu? Terima kasih. Sama-sama. Saya dipahamkan dulu, guru saya ceritakan macam tu lah cara baginda Nabi buat tu. Yang apa tu, sapu telinga tu macam tu lah. Mudah-mudahan lah hikmahnya, mudah-mudahan supaya telinga kita bersih. Apa dosa telinga gugur kan Nabi sebut kan, setiap kali kita wudu tarik Ustaz, kita tekap macam tu, kita tak tarik. Tekap, tarik telinga tak macam ada kan kita selalu ada kan, kita lepas basuh tu kita goyang-goyang ke telinga kita, tak payah, kita tekap je. Tekap je. Kalau goyang tu Allahualam, tak pandai pula saya. Baik. Waalaikumsalam. Ustaz, ada yang menyatakan telinga tu, tangan tu kena ke telinga, kena sentuh yang dalam tu. Ada dalam cuping tu, kena basah juga katanya. Tangan jari tu Jari sentuh. tu, Betul. Jari yang dalam pun tak dapat sunatnya. Yalah, itu sebahagian daripada sunnah ketika melaksanakan sunnah membasuh telinga. Yalah, betul. Jari telunjuk tu bergerak yang bahagian dalam, ibu jari bergerak yang bahagian luar cuping telinga. Ya. Memang gitulah yang terbaik lah. Yang Ustaz kata yang basuh kepala tu, kalau saya memang kuyuh lah basuh kepala tu. Ustaz ajar macam tu. Dia kata nanti besok kita kena di akhirat nanti, Nabi akan tengok umatnya, kepalanya tu pun sekali bersih, putih, nampak semuanya. Kata wallahualam. Seluruh kepala Ya, bermakna tangan kita tu dari telinga tu, kau ke kepala tu sampai ke bawah tu, naikkan ke atas balik. Yalah. Dia gini, letak di sini tempat dia. Kemudian pusing ke belakang dan bagi orang yang berambut panjang, bagus dia naik semula ke atas. Dia suruh naik balik ke atas. Betul boleh lebih. Itu memang Nabi buat macam tu.
Okay, terima kasih. Saya macam tu lah tapi memang kuyuh lah kepala. Mudah-mudahan cahayanya bergemerlapan nanti, ya Allah. Itulah. Baik, Ustaz, ya. Ustaz nak Terima tanya, kasih, kalau Ustaz. kita basuh tangan untuk wuduk, lepas tu lengan baju tu tak dapat nak tarik sampai ke atas siku. Macam dia ada yang, jadi kita basuh dekat atas lengan baju tu boleh ke Ustaz? Yang tu tak boleh. Memang nak kena langsung air tu mengalir di atas anggota apa? Anggota wuduk. Jadi berlapik itu tak nak. Baik Bagus, Terima kasih, bagus. Ustaz. Soalan yang bagus. Sama. Ustaz, kalau sapu kat tengkuk, masa kecil-kecil dulu macam nenek ajar sapu air kat tengkuk. Sapu tengkuk Sebelum basuh kaki. Tengkuk ni antara perkara yang ulama berbeza pandangan. Dia disebutkan sebagai sunat, tapi ada mengatakan bahawa perkara itu ada mengatakan dia tidak disunatkan. Nanti ada kat depan ni sikit dia ada sentuh lah. Dia tambahan sikit, cuba tengok muka surat. Mungkin dia ada sentuh sikit nak menjelaskan. Muka surat 101, cuba tengok. Tengkuk dan leher. Ada tak bawah? Dalam perkara, ada jumpa? 101. Leher. Leher sama dengan tengkuk ni? Tak sama. Tapi maknanya kawasan tu lah. Leher dengan tengkuk ni. Dalam perkara mengusap leher ataupun tengkuk ni, Imam Ar-Rafi'i mengatakan sunat, Imam Nawawi kata tak sunat. Para fuqaha Syafi'iyah dari kalangan mutaqaddimin berpendapat yang sama. Sebenarnya dia memang tak sunat. Tapi pengarang Kifayatul Akhyar ni dulu saya belajar sikit, berpendapat bahawa mengatakan pendapat ini yang benar, iaitu sebenarnya memang tak sunat. Tapi Syekh Hamawi mensyarahkan kitab At-Tanbih, dia kata mengikut qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i yang terkemudian. Yang kedua, ketika di Mesir, mengusap leher memang tidak sunat. Jadi beliau bertujuan dalam masalah ini memang ada dua pendapat. Tapi saya lebih kepada tidak sunat lah. Jadi saya pun biasanya tak cerita. Cerita. Tapi dalam ni dia cerita saja. Sebab kadang memang ada orang pernah belajar, dia kata dulu basuh leher ataupun basuh tengkuk kawasan sini sunat. Tapi untuk saya lebih kepada tak sunat lah. Kalau dengan niat nak bagi leher kita tu nampak bercahaya ke akhirat, boleh ke Ustaz? Penyakit. Harus saja, silakan, boleh sajalah. Tapi itulah, kalau itu mengikut pendapat ulama yang mengatakan sunat lah, kita ambil yang situ. Tapi wallahu a'lam, saya pula lebih kepada tak sunat. Sebab memang apa nak kata lebih tu bukan sebab menyokong ke tak sokong ke apa, bukan. Sebab dululah pembelajaran saya, guru saya lebih mengatakan itu tak sunat. Kalau kita lakukan tu sebelum kita basuh kaki kan Ustaz? Sebab dah terbiasa buat daripada kecil. Daripada muda. Ya, dulu memang ada sebahagian kitab fiqh tu memang dia ada cerita benda tu. Basuh tengkuk atau basuh leher. Sebab apa katanya? Ada yang mengatakan ni menghindar daripada belenggu api neraka katanya. Mudah-mudahan. Cuma saya je, walaupun daripada dulu pernah dengar, tapi bahasa belajar tu saya cuma tak buat. Tapi taklah menyalahkan orang buat, tak. Sebab memang maklum ada orang yang melakukannya. Tapi kalau kita buat tak berdosa lah kan Ustaz? Berdosa taklah. Sebab dah biasa kan, dah biasa sambil taruh tangan di belakang tengkuk tu. Lepas dah basuh, supaya kita dijauhkan daripada penyakit-penyakit macam tu Ustaz. Boleh, mudah-mudahan. Lepas dah kepala, lepas tu dah telinga, lepas tu basuh tengkuk, lepas tu dia sapu tengkuk, lepas tu kaki Boleh saja, silakan saja. Baik cantik. Sekarang kita pergi kepada nombor 7. Nombor 7 ni orang lelaki lah. Menyelat-nyelat. Takhlilul lihyah. Takhlil tu maknanya menyelati janggut yang tebal. Sebab asal janggut yang tebal kan dia cuma basuh wajib luar saja. Jadi oleh kerana janggut dia tebal, dia dah tak wajib menyampaikan air ke dalam. Janggut bukan bulu mata, bukan apa, hari tu kita dah cerita.
Jadi bagi orang yang macam ni, dia menyelati janggut-janggut dia yang tebal tu untuk masukkan air sampai dalam tu, untuk dia hukum dia sunat. Tapi kita pun dah cerita hari tu, kalau orang perempuan dia ada janggut, tetap juga dia kena masukkan air sampai dalam. Kerana adatnya, kebiasaannya, lazimnya pada orang perempuan dia tak ada janggut. Tapi kalau orang lelaki dia ada beza sikit lah dalam kes ni. Hari tu kita dah cerita tentang perkara tersebut. Jadi sunat tu dia. Sama macam menyelati jari-jari kan sunat. Tapi jari ni special sikit sebab celah-celah jari memang kena air sampai. Kalau air dah sampai, menyelati jadi sunat. Kalau air tak sampai, melainkan kena menyelati jari baru sampai. Ketika itu barulah menyelati jari itu jadi wajib. Dia semuanya berkaitan dengan sama ada wajib dan sesempurna, kemudian baru cerita sunat dia macam mana. Baik, kemudian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta maaf nak tanya pasal membasuh tangan tadi. Tangan. Macam mana dengan kalau yang kita yang spray tu? Kata Ustaz kata kena air mengalir di seluruh kawasan wuduk kan? Betul. Boleh tak kita spray dia daripada jari-jari kita, dia mengalir turun tu, kita ratakan? Boleh? Boleh bukan mengalir kan? Semua basah mengalir gitu tak? Semua basah maksudnya macam mana? Maksudnya tidaklah semua tu masa spray tu kena semua kan. Dia mengalir saja kat tangan kita, mengalir. Kita ratakan kawasan yang tak kena mengalir tu. Boleh? Oh, baik. Saya cuba faham gini. Mungkin spraynya di hujung tangan saja. Tapi airnya dapat mengalirkan sampai ke siku. Dia mengalir, contohnya. Dia tarik turun lah, dia mengalir. Macam kat Mekah Ustaz, masa kita pergi umrah ke kan, kita pakai spray. Perlu ke kita spray basah semua sampai siku? Ataupun biarkan dia mengalir dan kita ratakan, tarik air tu ke bawah sampai siku? Yang penting dia mengalir, tarik sampai ke siku. Boleh tarik Boleh tarik boleh. Okay, saya ingatkan kena basah semua sampai siku. Bila dia mengalir, basah juga kan? Dia basah mengalir, tapi dia mengalir kan dia ikut mengalir gitu dan kita ratakan semua sekali kawasan basuhan. Ratakan, betul. Meratakan air ke seluruh anggota wuduk. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Kerana memang dia bukan syarat dia anggota wuduk tu mesti disirami air. Kalau disirami maknanya sini kena siram, sini siram, sini siram, sini siram, sini siram, sini siram, sini siram. Disirami. Dia bukan disirami. Disiram satu tempat tak kisah. Yang penting air tu yang kat gonta tu dia meratakan air, mengalirkan air tu sampai menyeluruhi anggota wuduk yang wajib dibasuh. Jadi bila bergeraknya air tu dia tak terpisah, dia bergerak terus. Jawapannya dikira sebagai tentang dia akhirnya basah lencun, tak berapa basah. Itu kita tidak silang maknakan dengan situasi spray atau semburan atau siraman kita. Sebab mungkin saja ada orang siram tapi dia dapat berjaga-jaga tanpa terlalu berlencun. Ada orang pula mungkin dia nampak saja spray tapi sekali dia spray rupanya lagi lencun daripada orang yang berwuduk macam biasa. Jadi cara kita mentakrifkan basah dan lencun itu kita tidak silang maknakan dengan urusan mengalirkan air tadi, tapi dengan catatan yang Hajah sebutkan tadi akhir itu sudah memadai dengan syarat air itu mengalir di atas anggota wuduk. Cantik. Sama-sama. Baik. Ustaz, kalau macam orang yang kat air sikit Ustaz, habis tu orang tu ada kuku dia panjang lah sikit Ustaz. Boleh ke air dia masuk ke celah-celah kuku tu Ustaz? Macam mana Ustaz? Kalau air sikit lah, kalau yang pakai sembur-sembur tadi tu. Yalah kalau macam paip okey lah kita tadahkan macam kita ambil air semayang tu kita dulukan tangan kita tegakkan jadi masuklah tu. Tapi kalau macam air sikit Ustaz yang kuku panjang ni macam mana Ustaz? Kalau yang kuku panjang tu dia kena terbalikkan tangan dia dan kemudian dia kena sembur pada berdekatan dengan tempat kuku yang panjang tu supaya dapat membantu dia lebih mudah menyampaikan air pada tempat yang perlu dia sampaikan lah. Itu technically saja. Technical saja. Macam mana dia adjust, tengoklah saiz kuku, saiz jari, bentuk jari, ataupun ketebalan kuku. Itu setiap orang mungkin beza-beza lah. Hanya technical. Hanya dia kena sampaikan air saja. Cara dia terserah. Dia nak
terbalikkan tangan ke, atau dia nak sembur dari bawah ke, atau apa ke, untuk sampaikan. Baik, kita ambil satu lagi di bawah tu. Kata pengarang apa? Menggosok celah-celah jari, 2 tapak tangan dan 2 tapak kaki. Jika air dah sampai ke celah-celah jari itu. Air dah sampai. Kenapa kena gosok lagi? Sunat. Jika air sampai. Tapi jika air tak sampai, dia basuh kaki, memang air tak sampai kat celah-celah jari. Jika tak sampai kerana jari dia rapat, maka ketika itu wajib digosok pula. Celah-celah tu jadi wajib pula. Asalnya kan sunat. Air dah sampai, buat apa awak nak selati-selati, gosok-gosok celah lagi? Sunat. Tapi kalau dia tak boleh sampai kerana jari dia rapat-rapat, wajib digosok. Caranya ialah untuk tangan, pancakkan jari-jari kanan kepada jari kiri yang sebelah atas atau sebaliknya. Kemudian temukan tapak dengan tapak tangan. Jari atas. Temukan tapak tangan. Untuk kaki pula, gunakan kelingking tangan kiri. Kelingking tadi tangan kiri. Dan masukkan ke celah kelingking jari kanan, jari kaki kanan. Ni kaki, ni tangan. Tapi ni bayangkan kaki. Ni kelingking di tepi sini. Daripada bawah kaki ni, masuk. Tapi ni tangan. Bayangkan kaki lah. Kaki kanan ni. Dari kelingking kiri, masuk. Celah daripada bawah. Jadi gunakan kelingking tangan kiri. Masukkan ke celah kelingking jari kaki kanan. Dari sebelah bawah. Terus sehingga selesai. Terus gerak. Gerak sini. Masuk jari tengah. Masuk jari tengah. Masuk sampai kat ibu jari kaki kanan. Kemudian pindah kaki kiri. Ibu jari tengah, jari itu sampai kelingking ujung sini. Kira-kira dia punya perjalanan dia macam itulah. Daripada kelingking kanan bergerak sambil selat kaki kanan, lepas tu basuh kaki kiri sambil selat kaki kiri. Kira-kira macam tu cara dia. Jadi mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, Allah tambahkan ilmu dan kefahaman kita. Sama-sama kita syukur kepada Allah atas nikmat ilmu dan kefahaman. Mudah-mudahan setiap kali pertemuan kita ada kefahaman yang bertambah, ada amalan yang dapat kita perkemaskan. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis, silakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira. Jazak pada Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin yang telah memperincikan lagi tentang tertib dan perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Mudah-mudahan dengan semua perkongsian yang kita perolehi pada petang ini menambahkan lagi kefahaman kita dalam ibadah wuduk, sekaligus memperelokkan lagi persiapan kita sebelum kita mendirikan salat, insya-Allah. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah asal ini berlangsung, saya Puan Nazrina Abu Bakar mewakili tim Gemenur Iman memohon jutaan kemaafan. Sebelum saya meminta Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah kita petang ini, saya memohon izin Ustaz untuk membuat beberapa hebahan. Untuk makluman seluruh jemaah, hari ini telah kami sebarkan makluman daurah solat yang akan kami bawakan khas menjelang bulan Rejab 1445 Hijrah, yakni bulan kefarduan solat 5 waktu. Solat istimewa ini akan berlangsung bermula malam esok sebanyak 3 sesi pada setiap hari Rabu jam 8.30 malam hingga 10 malam bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Mursyidi bin Mustafa. Para jemaah boleh rujuk grup WhatsApp Gemenur Iman atau Facebook Gemenur Iman untuk maklumat lanjut. Kami mengalu-alukan infak para jemaah untuk melancarkan lagi program istimewa ini dan juga kuliah-kuliah harian yang Gemenur Iman anjurkan, insya-Allah. Dan seterusnya untuk kuliah maghrib malam ini pada jam 8 malam sambungan pengajian fiqh darah haid, nifas dan istihadah bersama Al-Fadhilah Ustazah Misnah Miran, dan diikuti dengan penutup kuliah malam ini pada jam 9.15 malam kelas tahsin Al-Quran dan Makhrijul Huruf bersama Al-Fadhilah Ustazah Humairah Muhammad Saleh. Dan kuliah akhir ini khusus untuk muslimat, link tertutup akan kami kongsikan nanti. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wattawasaw bil haqqi wattawasaw bis sabr. Terima kasih.